Bila jin dan setan berkeliaran mencari mangsa, menurut kajian para ulama, pertama, waktu matahari tengah rembang, matahari terpacak atas kepala. Oh, setan juga suka time-time tu. Yang kedua, di tengah-tengah malam. Yang ketiga, waktu azan dilaungkan. Sebab tu azan dilaungkan, berhati-hati ya. Kalau duduk bilik ayak keluar sat. Kalau tidak, sebelum masuk bilik ayak kena berhati-hati, baca doa supaya iblis setan tak boleh nampak kita. Baca doa, dia tak nampak siapa duduk dalam bilik ayak. Waktu berada dalam bilik air, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Habis-habis tak ada membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim ke bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk, keluar bilik ayak juga baca doa ghufranak ataupun alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Habis-habis tak tahu, alhamdulillah, syukur, selesai dah. Kemudian ketika memasuki rumah-rumah atau bilik-bilik yang sudah lama ditinggalkan, jagalah kalau pergi beli rumah baru, sebelum dia nak buat rumah tu dia duduk tinggal berapa lama, mana ada orang. Kadang-kadang 7-8 bulan buat rumah, yang jenis terbengkalai pula, setahun 2 tahun duduk, tak ada siapa dalam rumah tu. Rumah-rumah kosong, kadang-kadang banglo-banglo, rumah-rumah kosong, tak kira kat mana-mana pun. Lebih-lebih lagi jenis rumah terpencil, lebih-lebih lagi jenis rumah tinggi-tinggi. Bahaya, berhati-hati, setan juga suka. Kemudian jadi kena buat macam mana ustaz? Masuk dalam bilik baca ayat kursi. Sebelum nak masuk apa-apa, nak masuk beg-beg, nak pergi bagui, nak pergi tidur, empuk, main tilam apa semua, sat. Baca ayat kursi dulu. Ataupun sebelum baca ayat kursi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jikalau ada dalam bilik ini sesiapa, tolonglah keluar daripada bilik ini kerana saya yang menyewa di bilik ini. Baca ayat kursi, cakap logo tu, cakap dengan penuh hormat. Jangan belagak dengan jin. Pasal apa? Kita tak tahu kemampuan dia macam mana lagi hebat daripada kita. Jadi jangan terlalu takut dan jangan terlalu tunjuk mana jin mana. Mana jin? Mai kita lawan dia. Oh, jangan. Dengan orang pun jangan buat logo tu, dengan jin pun jangan buat logo tu. Ya, cabar mencabar tak mau. Jadi manusia tawaduk, tolonglah sesiapa yang tinggal dalam bilik ini, tolonglah dengan hormatnya keluar daripada bilik ini kerana saya menyewa, saya telah membeli rumah ini. Mudah-mudahan dia keluar daripada bilik dan rumah tersebut. Ketika melalui di suatu jalanan yang sunyi sepi, kemungkinan jin suka tempat sunyi sepi. Ketika membuka botol-botol atau bekas yang usang yang dijumpai, ini pun lagi satu tuan-tuan. Kadang-kadang kita pergi tepi laut, jumpa dekat tepi-tepi sungai, nampak botol-botol tapawai, jangan duk buka tak ketahuan. Baca ayat kursi dulu baru buka. Kita khawatir, manalah tahu nasib kita tak bagus, jadi macam gambar Aladin dan lampu ajaib. Memang dia tak main dulu tu, dia nanti keluar, kita tak nampak, lepas tu dia mula mengganggu kita. Seterusnya, ketika merawat pesakit, kadang-kadang ada orang kesian, dia tolong, dia nak tolong, dia tengok ada orang histeria, masuk jin, dia nak baca doa bagi selamat orang tu. Tapi tuan-tuan, tengok-tengok rupa-rupanya dia tak ada bekalan benteng untuk dia, dan dia tak ada langsung kepala otak dia tentang alam jin, selok-belok bab jin. Kadang-kadang bila dia tak ada benteng, dia pergi buat, tiba-tiba orang tu sembuh, kena kat dia balik. Ataupun dia tu pun tak sembuh, dia pun kena lagi ke atas. Dia tak kena, bini dia kena, bini tak kena, anak kena. Ketika mendengar suara himar, sebab Nabi kata kalau dengar suara anjing menyalak dan himar menyalak, maka bacalah doa minta hindar daripada gangguan syaitan kerana dia telah nampak sesuatu. Ketika sedang melakukan hubungan suami isteri, yalah ketika tu setan-setan cukup suka, maka berhati-hati tipu daya daripada setan. Bagui punya telanjang, lepas tu ambil gambar selfie. Tak apa, ni kita dua aja suami isteri, orang semua tak tahu. Tahu-tahu macam mana ke pergi kedai handphone, pergi bagi apik tu duk repair. Kita ingat apik tu tak buka. Contoh lah, saya kata contoh, tak tuduh pun. Member duk repair satu macam yang tekan, oh ada file keluarga, buka-buka. Allah, cepat-cepat forward ambil dekat dia. Allah, malu habis. Janganlah tuan-tuan, benda-benda lagu tu janganlah. Seterusnya, ketika bersangatan marah, bertengkar atau memutuskan silaturahim. Ketika marah, kita tak boleh kontrol marah, kita akan dikontrol oleh iblis setan. Sebab tu Nabi kata bila marah buat apa? Duduk. Kalau duduk tak boleh hilang marah, buat apa? Tidur. Kalau tidur tak boleh marah juga, ambil wuduk. Tak boleh juga. Bacalah apa-apa doa boleh bagi hilang, ataupun pergi semayang. Semayang 2 rakaat sunat hajat ke apa, minta Allah bagi hilang marah. Tak boleh juga. Pergi keluar tang ni, marah tang ni kan, rumah kan, lari keluar sat, duduk di luar bagi tenang-tenang sikit lagi baru balik. Islam ajak ambil lagu tu, nak bagi hilang sifat marah yang tak kena tempat. Seterusnya, ketika hendak tidur waktu malam, baca 3 qul. Dan hadis sahih Bukhari, Nabi ketika nak tidur, Nabi baca, buat tapak tangan macam ni, baca 3 qul, mula dengan qul Allah, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Nabi hembus di tapak tangan dengan sedikit percikan air liur lagu tu, dan kemudiannya sapu muka, badan, kepala, seluruh badan yang boleh kena sapu tu. Nabi buat 3 set 3 kali. Habis sapu, baca lain, sapu, baca lain, sapu. Bagi orang yang ada gangguan iblis setan, bacalah pada setiap waktu semayang, lebih banyak, lebih kerap. Mudah-mudahan setan tak berani duduk dekat kita.